Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu di dalam video kali ini bagi meneruskan pelajaran kita dalam mata pelajaran Aqidah. Kita akan masuk pelajaran yang keempat, iaitu sifat mukhalafatuhu lil hawadis, iaitu sifat bersalahan Allah itu dengan benda yang baharu. Apa itu benda baharu? Apa itu bersalahan Allah dengan benda yang baharu? Kita akan belajar sekali, no? Okey, tengok sini dulu. Pada akhir pelajaran ini, murid dapat apa? Murid dapat menyatakan pengertian sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Apakah maksud mukhalafatuhu lil hawadis? Kemudian menyebut hukum beriman kepada sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Kita dapat menyebut hukum beriman kepada sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Kemudian membaca dalil naqli. Membaca dalil naqli dan pengertian Allah Subhanahu wa taala bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Kita akan membaca dalil naqli, dalil daripada Al-Quran, dan pengertian Allah Subhanahu wa taala bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Kita dapat membaca, kemudian kita dapat menyatakan kesan kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kita tengok kesan kalau kita mempercayai. Kita memang kena mempercayai bahawa Allah itu bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Okey, kita akan mula. Okey, baca dan fahami. Okey, pengertian sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Apa dia ni mukhalafatuhu lil hawadis ni? Mukhalafatuhu lil hawadis artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berlainan daripada segala yang baharu. Baharu ni dia baru ke? Yang baharu ni adalah makhluk ataupun apa yang Allah cipta. Itu adalah benda yang baharu. Kita Allah cipta. Pokok-pokok, bumi, di langit, awan-awan, semua itu makhluk. Itu benda yang baharu Allah cipta. Okey. Maksudnya Allah ni mukhalafatuhu lil hawadis ni bermaksud Allah tak sama langsung dengan kita. Allah tak akan sama langsung dengan apa yang dia cipta. Allah itu amat berlainan daripada makhluk-makhluk yang dia cipta. Kita tak boleh kata, oh, aku ni macam Allah lah, oh, dia ni macam Tuhan lah dari segi ni, dia ni cantik macam Tuhan lah. Tak boleh. Sebab apa? Contohnya kita kata, oh, cantiknya pemandangan, inilah cantik ni lah macam Tuhan. Tak boleh. Cantik Allah ni tak ada tandingannya. Tak ada benda pun yang cantik selain Allah yang sama dengan Allah. Kita kena faham macam tu, no? Okey. Bawah ni kita, kalau dah faham tu, kita baca bawah ni. Allah Subhanahu wa ta'ala wajib bersifat dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi Allah ini wajib bersifat dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Bukannya Allah ni harus bersifat, tapi Allah wajib. Mesti Allah itu dia kena bersifat dengan sifat dengan bersalahan dia dengan benda yang baharu, ataupun sifat mukhalafatuhu lil hawadis ni. Faham tak? Okey. Kalau tak faham boleh nanti tanya ustaz, no? Okey. Yang penting adalah kita dalam fikiran kita kena percaya bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala langsung tidak sama dengan kita. Langsung tidak sama dengan makhluk-makhluk lain yang Allah cipta. Allah ni sangat berlainan daripada kita. Yang tu sahaja kena faham. Okey. Yang kedua, segala yang baharu itu ialah, apa dia baharu ni yang kita kata yang baharu ni? Baharu tu apa dia? Baharu itu ialah semua makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di langit dan di bumi. Di langit, contoh-contoh apa dia? Langit
Di langit kita ada langit lah, kita ada awan, kita ada pelangi, apa yang berada di langit, planet-planet yang berada di luar, di alam semesta kita ni, planet-planet, matahari, bulan, semua itu adalah makhluk ataupun baharu, benda yang baharu. Dan di bumi, yang di bumi ni macam-macam lah nak sebut. Yang di bumi ni semua Allah buat. Bukit-bukit, semua Allah yang buat. Itulah maksud baharu. Segala yang baharu, iaitu semua yang Allah cipta. Tak ada apa pun yang kita cipta, semua Allah cipta. Okey, seterusnya adalah lawan bagi mukhalafatuhu lil hawadis ialah mumathalatuhu lil hawadis, iaitu bersamaan Allah itu dengan benda segala yang baharu, yang bermaksud bersamaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang baharu. Yang ni tak boleh lah ni. Siapa yang percaya macam ni, siapa yang dalam hati dia berpegang macam ni, dia kata Allah ini bersamaan dengan makhluk, ini tak boleh. Yang ni lawan daripada sifat Allah yang sepatutnya, iaitu mukhalafatuhu lil hawadis. Lawan dia adalah mumathalatuhu lil hawadis. Kita tak boleh percaya yang ni. Kita kena percaya yang ni. Allah itu sangat berlainan. Allah itu berlainan dengan makhluk. Kita tak boleh kata Allah itu bersamaan dengan makhluk. Okey, seterusnya muka surat 40, muka surat 50. Okey, muka surat 50, baca dan fahami dalil naqli sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Apabila dalil naqli ni, kita kena faham apa dia. Dalil naqli ialah dalil daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi. Okey, dalil naqli ini dia nak apa? Dalil naqli ni adalah bukti daripada Al-Quran yang Allah kata memang Allah itu tak sama dengan makhluk. Apa dia? Nanti kita ingat orang kata betul ke Allah itu tak sama dengan makhluk? Mai bukti. Kita dapat bukti ni. Ni bukti daripada Al-Quran ni. Apa dia? Laisa kamithlihi syai'un. Allah kata laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Apa maksud dia? Inilah surah Syura ayat 11. Maksudnya adalah tiada sesuatu pun yang sebanding dengan zatnya. Zat ni apalah diri lah, diri Allah itu. Kita tiada sesuatu pun yang sebanding ataupun sama dengan zat Allah, sifat-sifat Allah dan pentadbiran Allah. Apa pun dalam dunia ni tak ada satu pun yang sama dengan, yang sebanding dengan Allah. Zat dia ke, diri Allah tu sendiri ke, ataupun sifat-sifat Allah ke, sifat-sifat Allah tu kan. Kemudian pentadbiran Allah, tak ada satu pun dunia ni sama dengan dia. Kalau ada orang kata aku ni sifat aku ni sama macam Allah, salah. Yang tu maksudnya dia faham cara yang salah. Jadi tak boleh macam tu. Okey, dan dialah yang maha mendengar. Allah itu maha mendengar dan lagi maha melihat. Allah itu maha melihat. Okey, sifat mukhalafatuhu lil hawadith hanya berhak bagi Allah sahaja, Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tak ada orang lain lah di dunia ni yang bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Kalau ada orang kata, aku ni, sifat aku ni sama, tak ada orang lain yang sifat macam aku. Salah. Tak boleh. Sebab sifat ni ada pada Allah sahaja. Allah sahaja kita boleh kata Allah itu bersalahan dengan makhluk. Kalau kita kata aku ni tak ada orang lain lah, padahal banyak lagi sama macam kita. Sebab kita ni adalah benda yang baharu. Kita ni segala yang baharu Allah cipta, kan? Tapi Allah ni tak ada siapa yang cipta dia. Itulah Allah itu tak sama macam makhluk. Sebab Allah itu bukannya dicipta, Allah yang mencipta kita. Okey, faham no? Okey, baik. Okey, setakat itu sahaja pengajian kita pada kali ini. Saya harap semua boleh faham dengan pengajian kali ini. Kita sambung pengajian kita pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.